Assalamualaikum guys, bersama saya dalam channel AJ Roslan untuk PDP Strength of Materials. Okey, kita sambung. Ini adalah langkah-langkah untuk mencari shear force diagram. Yang pertama, kita perlu melukis free body diagram. Melukis free body diagram FBD. Step yang kedua, kita perlu mencari jumlah daya. Kan saya dah sebut tadi, jumlah daya ke atas mesti sama dengan jumlah daya ke bawah. Yang ketiga, kita mesti mencari jumlah moment. Seperti saya sebut tadi, jumlah moment mengikut arah jam mesti bersamaan dengan jumlah moment yang melawan arah jam. So step yang ketiga. Step yang keempat, kita kena lakarkan shear force diagram. Based on berdasarkan nilai yang kita dapat, kita perlu lakarkan shear force diagram. Okey, contoh satu, katakanlah saya ada satu rasuk yang disangka mudah pada titik A dan juga pada titik D. Dikenakan beban terus 5 kN pada titik B dan juga 10 kN pada titik C. Okey, jarak A dengan B adalah 1 meter, B dengan C adalah 4 meter dan C dan D adalah 1 meter. Okey, ini adalah kita punya contoh. Okey. Okey, ini adalah gambar raja free body diagram. Ini kita tadi awak pasal nak sini kita ini soalan dia disangga pada bahagian A, titik A dan pada bahagian titik D. Kita perlu tukarkan gambar rajah ni tadi kepada yang ni adalah daya RA, yang ini adalah daya RD. Okey. Bertindak pada kedua-dua hujung based on berdasarkan gambar rajah kita yang pertama tadi. Okey. Bermakna seterusnya kita perlu mencari jumlah daya ke atas sama juga dengan jumlah daya ke bawah. Apa daya yang ke atas? Kita ada RA, yang ke atas adalah RA dan juga RD. So RA tambah RD ialah daya yang ke atas. Kemudian kita perlu cari jumlah daya ke bawah. Jumlah daya ke bawah kita ada 5 kN dan juga 10 kN. So RA tambah RD sama juga dengan 5 tambah dengan 10. So RA tambah RD sama juga dengan 15 kN. RA tambah RD sama juga dengan 15 kN. Okey. Kemudian kita perlu mencari jumlah moment. Berdasarkan gambar rajah kita ni tadi, gambar rajah kita ni tadi, kita tahu jumlah moment melawan arah jam sama juga dengan jumlah moment mengikut arah jam. Okey. Jumlah moment ikut arah jam sama juga dengan jumlah moment melawan arah jam. Okey, kita ambil satu titik ni sebagai titik rujukan. So ni tak adalah maknanya RA darab dengan kosong ni kosong lah sebab dia titik rujukan. So kita ambil dia sebagai titik rujukan. Kita tahu jumlah moment yang mengikut arah jam adalah sebelum tu saya dah maklumkan pada sisi yang lepas, moment adalah daya darab dengan jarak. Moment adalah daya darab dengan jarak. So 5 kN darab dengan 1 meter. 5 kN darab dengan 1 meter tambah 10 kN darab dengan 5 meter. Ini adalah moment yang mengikut arah jam. Kita ambil titik, dia mengikut arah jam. Okey, sama juga dengan jumlah moment melawan arah jam. Yang lawan arah jam cuma ada satu. RD darab dengan jarak dia adalah 4 tambah 1 tambah 1. So 6 lah. 4, 5, 6. So 55 sama juga dengan 6 RD. So RD kita dapat nilai dia adalah 9.2 kN. Ni saya dah buat macam ni. Moment sama dengan daya darab dengan jarak, distance. Kemudian kita tahu RA tambah RD ialah 15. Berdasarkan persamaan yang kita buat tadi, RA tambah RD adalah 15. So RA tambah RD sama 15 dan kita tahu RD dia adalah 9.2 kN
maka RA kita adalah 5.8 kilo Newton. So kita dapatlah nilai untuk RA. Mudahlah mudah saya ni. Kemudian katakanlah kita nak lukis dia punya shear force diagram, shear force diagram dia. Okey, ini adalah gambar raja kita. Dalam final, bila awak lukis free body diagram ni tadi, awak terus gariskan ke bawah. Gariskan ke bawah, gariskan ke bawah, dan juga gariskan ke bawah setiap titik yang ada ni. Okey. Kemudian kita perlu mencari nilai shear force dia berapa. Okey, pada titik X sama juga dengan kosong. X sama juga dengan kosong. Nilai dia, nilai V, nilai daya yang ada adalah 5.8 kilo Newton. 5.8 kilo Newton. Okey. Pada X sama juga dengan 1, pada X sama juga dengan 1, kita kena masukkan nilai V ataupun daya pada titik B. 5.8 ni tolak dengan 5. 5.8 tolak 5, kita dapat 0.8 kilo Newton. Okey, kemudian pada titik X sama juga dengan 5, 4 tambah 1, 5. Pada X sama juga dengan 5, kita punya nilai nilai shear force diagram dia adalah 5.8 kN tolak dengan 5 tolak dengan 10. 5.8 tolak dengan 5 tolak dengan 10. So kita akan dapat negatif 9.2 kilo Newton. Pada titik X sama juga dengan 6, 4, 5, 6. Pada X sama juga dengan 6, nilai shear force diagram dia 5.8 tolak 5 tolak 10 dan tambah 9.2, iaitu nilai RD tambah 9.2, kita akan dapat jawapan dia adalah kosong. Okey. So daripada graf yang kita tadi, saya dah minta awak buat unjuran ke bawah, kan? So kita letak ialah pada titik X sama juga dengan kosong, nilai ni 5.8. Pada X sama juga dengan 1, nilai dia adalah 0.8. Pada X sama juga dengan 5, okey. Pada X sama juga dengan 5, nilai dia adalah negatif 9.2. Pada X sama juga dengan 6, nilai dia adalah 0. So kita gariskan, buat dia punya shear force diagram. Ini adalah dia punya shear force diagram untuk soalan kita tadi. Okey. Tak apa, kalau tak faham boleh ulang balik video tadi, kita tengok balik macam mana untuk dapatkan shear force diagram. Yang ni tadi kan saya dah minta awak buat unjuran kan. Ni kan kita buat unjuran, tarik bawah ni, tarik bawah ni, tarik bawah ni, tarik bawah ni, so kita masukkanlah titik 5.8, 0.8, negatif 0.92 dan juga pada titik 0. So, kita buatlah garis. Ni kan dari ke atas kan, ni ke atas kan, ni ke atas, ni lepas tu dia turun ke bawah, ni terus, kemudian dia turun ke bawah, dan terus yang ni naik ke atas. Okey. Okey, contoh yang kedua, kita ada beban teragih seragam. Beban teragih seragam, kita ada satu rasuk yang disangga pada A dan juga B. Jarak dia adalah 4 meter. Beban teragih seragam, unit dia adalah kilo Newton per meter per Newton meter, kilo Newton meter. Okey. Bermakna kita kena, kalau nak dapatkan daya kat sini pada titik tengah, kita perlu hapuskan nilai meter ni. So macam kita nak hapuskan nilai meter ni, 15 km per meter kita darabkan dengan 4 meter ni, seolah-olah semacam kita ada satu daya yang bertindak pada bahagian tengah. Ingat tak tadi teori kita dah sebut dah, apabila kita ada satu beban teragih seragam, kita boleh convertkan dia kepada satu daya yang seolah-olahnya berada di bahagian tengah-tengah rasuk. Okey. Kemudian kita tukarlah kepada free body diagram. Tukar yang bawah ni je, ni sangga kan. Saya tukarkan kepada RA, nilai daya ke atas, RB, daya ke atas. Okey.
Kemudian seperti biasa, jumlah daya atas sama juga dengan jumlah daya ke bawah. Ini adalah hukum keseimbangan daya. So, apa yang ada daya yang berada di atas? RA tambah dengan RB sama juga dengan 15 kilonewton per meter darab dengan 4 meter. 15 kilonewton per meter darab dengan 4 meter. So, meter ni kita akan potong. Awak akan dapat satu daya yang menilai 60 kilonewton yang seolah-olahnya bertindak pada bahagian tengah rasuk kita. Okey. So, RA tambah RB sama juga dengan 60 kilonewton. Kemudian kita perlu mencari jumlah momen. Seperti saya sebut tadi, jumlah momen mengikut arah jam sama juga dengan jumlah momen melawan arah jam. So, apa jumlah momen yang mengikut arah jam? Kita ambil ni sebagai titik rujukan kita pada titik A ni sebagai rujukan. So, kita tahu seolah-olah ada daya 60 kilonewton bertindak pada tengah kan, seolah-olah ni daya ni daya 60 kilonewton bertindak pada bahagian tengah-tengah, seolah-olah bertindak pada bahagian tengah-tengah. So, macam nak cek momen? Momen adalah daya darab dengan jarak. Okey. So, momen adalah daya sama juga darab dengan jarak. So, 60 kilonewton darab dengan 4 dibahagikan dengan 2. Kenapa bagi 2? Kita beranggapan seolah-olah dia berada di tengah-tengah. Bahagi. Bila nampak je beban tak lagi seragam, dia mesti dibahagikan dengan 2. Kemudian jumlah momen yang melawan arah jam, jumlah momen yang mengikut arah jam ada satu je, tengah-tengah ni 60 kilonewton ni, beban tak lagi seragam ni. Kemudian jumlah momen yang melawan arah jam, kita ada RB darab dengan 4. Ni melawan arah jam. Ni titik tadi, RB darab dengan 4. So, RB darab dengan 4. So, kita masukkanlah nilai dia 120 sama juga dengan 4 RB. So, nilai RB kita adalah 30 kilonewton. Ni persamaan tadi. Ni ingat ingat momen F darab dengan D per 2. Ni untuk beban teragih seragam. Beban teragih seragam. So, kita tahu daripada persamaan awal tadi, RA tambah RB sama dengan 60. So, RA sama juga dengan 60 tolak 30. So, nilai RA kita adalah 30 kilonewton. Faham Boleh faham semua? Okey, kemudian kita perlu lukis shear force diagram ni. Mudah je, kita ada beban tak lagi seragam tadi. Kita perlu daripada soalan final tu, kalau soalan final tu, soalan ujian, daripada free body diagram ni, free body diagram ni, awak ambil dia punya laris ni, awak tarik sampai ke bawah. Yang ini sampai ke bawah. Kita perlu lukis shear force diagram. Perlu diingat, untuk mencari shear force diagram, kita perlu tahu nilai titik daya yang berlaku. Pada titik VA, VA kosong ni, pada titik kosong ni, titik kosong ni, RA kita tadi adalah 30 kilonewton kan. So, 30 kilonewton. Pada titik VB, VB, yang ni nilai kita adalah negatif 30, iaitu 30 tolak dengan ni, tadi ada tengah-tengah ni kan, seolah-olah macam berada di tengah-tengah kan. Ingat tak tadi, seolah-olah berada di tengah-tengah adalah 60 kilonewton kan. 30 kilonewton tolak 60 kilonewton, kita dapat negatif 30 kilonewton. So, ini adalah negatif 30 newton. Yang ini kemudian negatif 30 tambah dengan 30 yang daya ke atas, kita akan dapat nilai dia kosong. So, kita gariskanlah daripada ni tadi titik 30, yang ini titik negatif 30, yang ini adalah kosong, yang ini adalah kosong tadi. So, kita garislah, kita garis sampai bawah dan kita pergi sambung. Ini adalah gambar rajah untuk shear force diagram.
Sekian untuk hari ini. Bertemu semula pada sesi akan datang. Terima kasih.